Sekarang ni, Kementerian Dalam Negeri sedang siasat sama ada Mossad terlibat atau tidak dalam kes penculikan warga Palestin yang ada dekat dalam Malaysia, guys. In a court in Malaysia, 11 suspects are charged with abducting a Palestinian man in late September. Kementerian Dalam Negeri KDN akan meneliti laporan ejen perisikan dari Israel Mossad masuk ke Malaysia dan menculik rakyat Palestin. Semua orang yang terlibat ni dah pun ditangkap dan sekarang ni tengah menjalani pertuduhan dekat dalam mahkamah. Bukan sekali tau kita dengar benda ni, dah banyak kali dah benda ni, guys. Sebelum ni dah ada beberapa kes pembunuhan ataupun penculikan yang berlaku dekat Malaysia dan benda ni dikaitkan dengan Mossad. Dalam satu laporan eksklusif NST, Mossad dah tukar dia punya taktik, guys. Untuk tutup jejak pelibatan dia dalam kes-kes macam ni dekat dalam Malaysia, dia start untuk rekrut ejen-ejen dari rakyat tempatan. Maksudnya orang Malaysia jadi ejen Mossad. Kenapa Mossad buat macam ni dan apakah punca rakyat Palestin ni jadi mangsa colik, bangsa bunuh dan sebagainya? Masih lagi dalam laporan yang sama, Mossad mengarahkan ejen-ejen dia yang berwarga negara Malaysia untuk tangkap dua orang lelaki Palestin sebab dua lelaki ni dipercayai sebagai aset sayap bersenjata Hamas Brigade Al-Qassam. Kesimpulan ringkas je, Mossad buat macam ni sebab mereka ada kaitan dengan Hamas dan orang-orang ni mungkin sedang bersembunyi ataupun berlindung dekat dalam negara kita, guys. Walau bagaimanapun, laporan yang keluar tu masih lagi misteri atas sebab kerajaan Malaysia pun tak cakap sama ada benda tu betul ataupun tidak. Dalam pada itu, Kementerian Dalam Negeri dan Keselamatan Palestin berterima kasih atas usaha pihak berkuasa Malaysia menyelamatkan warga Palestin berkenaan. Tambahan pula, salah seorang editor yang buat laporan eksklusif tu dah pun dipanggil oleh pihak polis untuk bagi keterangan. Polis telah memanggil editor kumpulan News Straits Times NST, Farah Nas Karim. So sekarang ni, guys, kita tak tahu sama ada Mossad terlibat secara langsung ataupun tidak. Tapi guys, ada tak kemungkinan Mossad terlibat? Kalau korang nak tahu jawapan, korang tengok video ni sampai habis. Antara badan perisikan yang terkenal dekat dalam dunia ni adalah Mossad. Selain CIA milik Amerika, MI6 yang ada dekat Inggeris ataupun KGB yang ada dekat Rusia, Mossad milik Israel juga adalah antara badan perisikan yang mempunyai capability yang sangat-sangat baik dalam dunia perisikan, guys. Tapi guys, kenapa negara haram Israel yang kecil macam tu ada satu badan perisikan yang digeruni oleh negara-negara besar dekat dalam dunia? Apa peristiwa luar biasa yang membuatkan Mossad dihormati dan juga ditakuti? Dan of course, apa main role Mossad secara keseluruhan dalam strategi keselamatan negara Yahudi ni? Kalau korang nak tahu, sebelum wujudnya negara haram Israel pada tahun 1948, Yahudi dia dah create satu organisasi risikan untuk mendapatkan maklumat daripada musuh-musuh mereka. Maklumat yang aku maksudkan ni adalah maklumat-maklumat rahsia. Dalam beberapa bulan lepas PBB buat satu resolution untuk memisahkan sebahagian Palestin untuk dijadikan negara haram Israel ni, ada 4 orang Yahudi dihantar sebagai future intelligence ke negara-negara Arab. Sebab apa aku cakap future intelligence, bukan intelligent, future intelligence? Sebabnya 4 orang yang dihantar ni adalah budak-budak. Diorang nak ke 4 orang ni dibesarkan dan hidup dalam masyarakat Arab, dan sekaligus diorang ni akan jadi orang Arab. Mereka ni dikenali sebagai Mr. Arvim. Mr. Arvim ni adalah key point untuk kejayaan risikan negara haram ni pada awal-awal tahun negara dia ditubuhkan. Ada 4 orang, guys, yang dihantar tadi tu. Siapa nama diorang? Gamliel Cohen, Habakuk Cohen, Yitzhak Shoshan dan juga Yakuba Cohen. Sorry lah kalau aku salah sebut. Keempat-empat diorang ni hidup macam orang Arab, guys. Tapi dalam masa yang sama, diorang juga adalah spy yang dihantar untuk dapat maklumat-maklumat penting dekat dalam negara-negara Arab ni. Contohnya adalah Egypt, Jordan, Lebanon dan juga Syria. Kalau kita tengok in deep, keempat-empat negara yang aku sebutkan tadi adalah negara yang sangat-sangat membangkang pertubuhan negara haram Israel, dan diorang ni adalah proksi kuat dan juga jiran dekat kepada Palestin. Negara haram ni buat macam ni sebabnya secara geografinya sendiri, Israel dikelilingi oleh negara-negara Arab yang memang tak payah cakap lah, memang majoritinya adalah Muslim, guys. Orang Muslim dengan Yahudi mana gam? Lebih-lebih lagi bila negara haram ni ditubuhkan. So untuk memastikan kedaulatan negara itu terjamin, inilah yang Israel buat. Dia hantar spy masuk dekat dalam negara-negara Arab, dapatkan maklumat-maklumat sulit tentang musuh-musuh diorang, dan secara tak langsung langkah awal boleh diambil untuk protect diorang punya kedaulatan negara.
The main target Mossad adalah untuk gain seberapa banyak pun information yang diorang boleh dapat. Macam aku cakap tadi, benda ni berguna untuk protect dia punya country dan juga bangsa Yahudi itu sendiri. Diorang bergerak atas 4 tujuan yang berbeza. Yang pertama, dia nak bawa semua orang yang pernah lekehkan, yang pernah tindas orang Yahudi ke muka pengadilan. Yang kedua guys, dia nak neutralkan ancaman dari sudut ketenteraan terhadap negara haram tu sendiri dan juga bangsa Yahudi tu sendiri. Yang ketiga, dia nak balas dendam guys atas semua perbuatan manusia dekat atas muka bumi ni yang menindas orang Yahudi. Dan yang terakhir sekali guys, diorang nak bawa ke semua pelarian berbangsa Yahudi untuk masuk dan duduk dalam negara haram tu balik. Ada satu kisah ni tentang seorang lelaki bernama Adolf Eichmann ataupun Adolf Eichmann, macam itulah nama dia. Adolf Eichmann ni adalah seorang askar Nazi yang terkenal dan dia ni terlibat secara langsung dalam penahanan orang Yahudi beramai-ramai dan kemudian orang Yahudi ni dia bawa pergi dekat satu camp, lepas tu dia orang bunuh semua orang Yahudi ni. Peristiwa ni dikenali sebagai Final Solution ataupun Final Solution to the Jewish Question. Secara ringkasnya, peristiwa yang berlaku pada tahun 1941 sampai 1945 ni adalah genosid besar-besaran terhadap bangsa Yahudi masa Perang Dunia Kedua. Dianggarkan 6 juta lelaki, perempuan dan juga kanak-kanak Yahudi dibunuh dekat dalam peristiwa tu. Of course and definitely, bila bangsa Yahudi kena macam ni dengan Nazi, diorang berdendam lah. So apa yang diorang buat? Lepas sahaja perang tamat, Adolf Eichmann ni lari pergi US dan kemudian dia berpindah dekat Argentina dan dia tinggal dekat Argentina tu menggunakan identiti palsu. Dia menyamar lah. Dia tak bagi tahu identiti dia betul tapi dia menggunakan identiti palsu untuk hidup dekat Argentina. Dengan kepakaran Mossad pada masa tu, diorang dapat jumpa Adolf Eichmann ni dekat Argentina. Lepas tu diorang hantar 8 orang ejen untuk fly pergi Argentina dan kemudian colek Adolf Eichmann ni. So end up, korang sendiri tahulah apa yang jadi dekat Adolf Eichmann. Pada tahun 2001 guys, Syria dia ada buat satu pakatan untuk develop senjata nuklear dengan bantuan Korea Utara ataupun kita panggil sebagai Korut lah senang. Negara haram ni dia nampak benda ni adalah sebagai satu ancaman yang sangat-sangat besar. Mana mungkin negara yang sangat menentang dia boleh ada this kind of technology. Kena pula Syria ni sangat-sangat dekat dengan Israel. So apa yang negara haram ni buat? Pada tahun 2006 dia hantar ejen Mossad untuk pergi dekat London. Lepas tu dia pecah masuk dalam satu bilik hotel seorang pegawai tenaga atom Syria. Lepas tu apa dia buat pula? Dia pergi dekat laptop orang tu, lepas tu dia pasang tracker. Secara tak langsung, intelijen Mossad dapat akses pada laptop pegawai ni dan banyak gila lah benda yang dia dapat daripada laptop orang ni kan. Daripada blueprint, pelan tindakan sampailah lokasi yang tepat dekat mana Syria tengah develop nuclear facility tu. Pada tahun 2007, negara haram ni hantar jet berjuang untuk letupkan fasiliti nuklear yang tengah dibina oleh Syria tu guys. Operasi ni dikenali sebagai Operation Orchid ataupun Operation Outside the Box. End up, reaktor nuklear tu musnah dan program nuklear dekat Syria pun gagal. Selain daripada tu juga, Mossad terlibat dalam pembunuhan salah seorang pengasas Hizbullah, nama dia adalah Imad Mekhniyeh. Imad Mekhniyeh ni adalah ancaman terbesar bagi Israel. Dia terlibat dalam banyak serangan berprofil tinggi dan di antaranya adalah pengoboman Amerika Embassy pada tahun 1983. So guys, sekarang ni dekat atas kertas, Imad Mekhniyeh ni adalah seorang pengganas bagi mereka. Tapi guys, Imad Mekhniyeh ni bukan calang-calang orang guys. Disebabkan dia ni sangat-sangat dikehendaki oleh Amerika, dia hidup dalam penyamaran. Macam mana dia buat penyamaran dia? Dia selalu sembunyikan identiti dia dengan menggunakan pembedahan plastik. Maksudnya dia ubah wajah dia guys. CIA jangan cakap lah, terkincit-kincit nak cari orang ni guys. Tapi guys, pada tahun 2008, Mossad boleh jumpa dia dekat Damsyik. Pada masa tu, Imad Mekhniyeh ni ada satu pertemuan rahsia di antara dia dengan pegawai Iran dan juga Syria. Dalam perjalanan tu guys, Mossad dapat ikut dia punya kereta tau. Lepas tu kereta yang ikut Imad Mekhniyeh ni pergi dekat sebelah kereta dia. Lepas tu boom, meletup. Mati Imad Mekhniyeh. Dan semua benda ni dibuat dengan sangat-sangat clean. Tak ada mistake langsung guys. Pada awal tahun 80-an, Mossad terlibat dalam misi menyelamatkan pelarian bangsa Yahudi dari Utopia untuk keluar daripada Sudan. Pada pertengahan tahun 1970-an, perang saudara jadi dekat Utopia dan kemudian diburukkan lagi dengan pencerobohan tentera Somalia dekat dalam Utopia. Secara tak langsung, orang Yahudi yang ada dekat dalam Utopia tu hidup susah guys. Dan operasi ni dipanggil sebagai Operasi Moses. Tapi mission tu berjaya tak? Berjaya.
Korang cuba teka berapa ramai diorang bawa daripada Sudan tu pergi ke negara haram Israel. 6,000 bangsa Yahudi dapat dihantar dari refugee camp Sudan tu ke negara haram Israel tanpa seorang pun tahu ada pergerakan tu guys. Selain daripada tu guys, ada banyak lagi high profile mission yang dijalankan oleh Mossad dan benda tu berjaya sangat-sangat. Antaranya adalah pembunuhan Zuhair Mohsen, seorang leader Palestine Liberal Organization PLO pada tahun 1979. Lepas tu guys, ada juga pembunuhan Yahya Al-Mashhad, Egypt punya pakar nuklear pada tahun 1980. Pembunuhan Khalid Mashal, leader Hamas pada tahun 1997. Pembunuhan Mohsen Fakhrizadeh Mahabadi. Lebih kurang macam itulah nama dia. Iran punya Chief of Nuclear Program pada tahun 2020. Tonight, Iran is vowing revenge and accusing Israel of playing a role in an ambush that left a prominent scientist dead. Ada juga misi-misi pencerobohan macam Operation Olympic Game pada tahun 2008 sampai tahun 2010. Dalam misi ni, Mossad dia infiltrate Natanz Nuclear Facility punya sistem menggunakan worm dan juga virus untuk menggagalkan Iranian Nuclear Program. Yang mana misi ni ada lanjutan dia tau pada tahun 2020 dan tahun 2022. Dan misi ni diberi nama sebagai First and Second Natanz Explosion. Lepas dia infiltrate dengan worm dengan virus tadi, dia pergi bom tempat ni terus guys. Disebabkan benda ni, Iran punya nuclear program terbantut bertahun-tahun guys. Dan ada banyak lagi kot operasi-operasi yang dilakukan oleh Mossad dan kesemua misi-misi ni adalah high profile. Dan semua misi ni dilakukan dengan sangat-sangat terperinci dan teratur. Mossad digeruni oleh badan perisikan dari negara-negara besar guys. Because of diorang punya agent sangat-sangat terlatih. Diorang punya kerja sangat-sangat detail. Bukan nak menyokong apa yang Mossad buat, tapi this is fact. Okey guys, berbalik pada persoalan aku dekat awal video tadi. Boleh jadi atau tidak ejen Mossad ada dekat dalam Malaysia sekarang ni? Jawapan aku definitely yes lah. Nak cakap apa lagi kan? Jangan cakap Mossad guys. Pendatang tanpa izin pun bukan main banyak lagi masuk dekat dalam negara kita guys. Itu tak pakai pasport tu, masuk macam tu je. Apatah lagi kalau ejen dari mana-mana intelligence agency dalam belahan dunia ni guys. Dan lagi satu, perisik dari mana-mana intelligence agency dilatih untuk tidak membuka rahsia dengan mudah. Training diorang kena cuci kot otak, sampaikan diorang ni hanya taat dan patuh pada arahan organisasi yang mereka kerja saja guys. Nak compare dengan kejadian yang berlaku pada September tahun lepas. Sekumpulan warga Malaysia yang dikatakan bekerja untuk Mossad culik orang Palestin. Aku tak nak kupas kes ni dalam-dalam guys. Tapi korang boleh cari sendiri dan korang akan jumpa banyak sangat-sangat kesalahan remeh yang dilakukan dalam kes ni. Seolah-olah kes ni Mossad tak terlibat pun. Dan lagi satu, kenapa dia nak rekrut perempuan tu jadi ejen, sedangkan dia boleh hantar future agent macam kes Mr. Arvim yang aku ceritakan tadi guys. Tak tahulah guys, biarlah pihak berkuasa yang pergi siasat benda ni, sebab itu kerja dia orang. Yang penting kita jangan nak cempera, nak pelik sangatlah bila orang cakap berkemungkinan besar guys ada perisik yang duduk dekat dalam negara kita, menyamar dekat dalam negara kita. Sebab benda ni boleh jadi dan kemungkinan tu sangat tinggi guys. Silap-silap perisik negara kita pun ada dekat negara-negara dia orang weh. So aku rasa tu je lah untuk kali ni. Ada masa kita jumpa lagi dan pesanan aku untuk korang semua, berhati-hati dengan propaganda media. Assalamualaikum. Ciao.